Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiral layli 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد لله الذي قد أخرج لعلم حكمة لأرباب الحجاب، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه. إن المقولات لهم أجناس علية كالجوهر للناس، فهي إلى عشرة أقسام أحدها الجوهر من قسام، وأعراض أقسامه 9 جلا، كم وكيف وإضافة تلا، عين وملك ومتى وضع كذا، يفعل والانفعال أخذا. باب الجوهر. فالجوهر غير وجود قام بالغير، بل هو بنفس دام. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi pelbagai nikmat kepada kita semua, dan alhamdulillah kita semua masih dapat menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bersempena dengan arahan kawalan pergerakan yang mana kita semua rakyat Malaysia diuji dengan satu wabak COVID-19, dengan masa dan ruang yang ada, ingin sama-sama saya muzakarah kitab Jawahir Nazmu Jawahiril Maqulat. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya belajar dengan guru dapat kita kongsi bersama. Walaupun saya bukanlah ahlinya, tapi insya-Allah dengan berkat guru yang mengajar, mudah-mudahan sama-sama dapat kita menumpang manfaat. Jadi sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, pada hari semalam saya dah post dalam Facebook surah salin. Ni surah salin dalam buku nazam ni. Jadi makulat ni kalau setakat dengar je payah juga nak faham. Dia kena ada buku, kena ada kitab salinan. Jadi saya dah maklumkan semalam suruh tulis, tak tahulah tulis ke tak.
Jadi yang mana tulis tu bolehlah sebagai mukaddimah pada petang ni sama-sama tulis. Mudah-mudahan kita semua dapat menumpai manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi saya rasa berkenaan dengan Bismillah ni, sidang penonton yang dirahmati Allah dah belajar banyak dah. Ustaz-ustaz, tuan-tuan, syekh-syekh dah jelas dengan lebih panjang lagi berkenaan dengan Bismillah, dengan i'rab Bismillah. Lepas tu pula dengan kelebihan-kelebihan Bismillah tu kita boleh dapat dalam kitab-kitab yang lain. Contohnya kalau nak tengok i'rab Bismillah ni, kita boleh lihat dalam kitab Tashil. Tashil lah, kitab Tashil. Tashil Nailul Amani tu dia ada cerita tentang i'rab Bismillah. Jadi di sini tak perlulah saya huraikan dengan lebih panjang. Kita nak tumpu pada matan kitab Nazam Jawahir Maqulat ni. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, Nazam ni dia tulis dalam bentuk syair. Syair Baharajas. Apa yang mengaji ilmu arud dia tahulah Baharajas ni di atas wazan mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. 6 kali ya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Dia ada yang wazan basit, bahar basit, mustaf'ilun, fa'ilun, dan banyak lagi lah. Contoh dalam matan Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد مجازي وتقتدي رضا بغير سخط فإيقاتا ألفية ابن معتي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب سنائي الجميلا. Ada yang baca bunyi macam siam pun dah. بذل مفرد مذكر آشر بذي وذه تعالى الأسب تاسر وزانتا أولي المسن مرتفع وفي سوى tak ingat lah. Lama lah. Jadi baik, mata ni kata Ahmadu lillahilladzi qad akhraja. Ahmadu lillahilladzi qad akhraja. Mana ahmadu, mana aku puji. Ahmadu mana aku puji. Ahmadu mana aku puji. Hamida ahmadu. Hamida hamida pula. Yahmaduna yahmadu. Yahmadu ahmadu, mana aku puji. Ahmadu mana aku puji. Lillahi akan Allah, mana ahmadullah. Ahmadulillah dewa lillah kerana lam tu dikatakan lam az-zaidah. Lam zaidah. Betul, kalau kita tengok dalam apa ni, huruf ja ni dia ada bahagian dia, ada huruf ja asli. Ada huruf ja yang zaidah, dia ada harah ja yang syibih zaidah. Harah ja asli وهو الذي يفيد معنى في الكلام ويحتاج إلى متعلق. Kalau zaidah pula وهو الذي لا يفيد معنى في الكلام ولا يحتاج إلى متعلق. Kalau شبه zaidah وهو الذي يفيد معنى في الكلام ولا يحتاج إلى متعلق. Gitu, dia ada ta'rif dah, definisi dia. Jadi ahmadu lillahi, mana
aku puji akan Allah. Nah, ahmadu lillahi mana aku puji akan Allah. Saya puji akan Allah. Ke dalam Quran, dalam surah Fatihah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kadang-kadang bila kita tengok dalam Quran sebut alhamdulillah diterjemah dengan segala puji, ialah sebenarnya bagi Allah. Pelik juga dah. Kita fikir dari segi zahirnya, alhamdu tu kalimah yang mufrad. Nah, mana segala puji lah. Segala satu pujian. Alhamdu mana satu pujian. Tiba-tiba diterjemah dengan segala puji. Maka kata ulama, diterjemah dengan segala puji itu, alif lam pada alhamdu tu dikatakan alif lam li jinsi. Al li jinsi iza dakhalat ala al mufrad tufidu makna jam'i. Mana alif lam li jinsi iza dakhalat ala al mufrad, apabila masuk di atas kalimah mufrad, maka makna dia tu makna jamak. Dia beri makna dia tu maknanya tufidul makna jam'i, makna memberi faedah makna jamak. Jadi sebab itulah dalam surah Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin diterjemah dengan segala puji. Nah, segala puji ialah sebenarnya bagi Allah Ta'ala. Walaupun kalimah alhamdu tu mufrad, tetapi alif lam di situ memberi makna jamak. Begitu. Baik. Ahmadu mana aku puji lillahi akan Allah. Lillah tu allamu zaidatun fil maf'ul. Lam tu zaidah pada maf'ul. Maknanya kita terjemah segala aku puji, ahmadu mana aku puji, lillahi mana akan Allah. Allah mana? Allazi qad akhraja. Allazi qad akhraja. Allah mana? Yang sesungguhnya. Akhraja ay azhara, menyatalah ia Allah. Qad akhraja ay qad azhara, sesungguhnya menzahir, menyatalah ia Allah. Li'ilmi hikmatin. Li'ilmi hikmatin, akan ilmu hikmah. Nah, jadi li'ilmi hikmati, lam tu sama juga, lam tu lam zaidah. Li'ilmi hikmati, akan ilmu hikmah. Nah, akan ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah, li'ilmi hikmatin, akan ilmu hikmah. Apa dia ilmu hikmah? Jadi kata tuan guru saya, ilmu hikmah ni, ilmu hikmah qismani. Mana ilmu hikmatin qismani, ilmu hikmah ni ada dua. Nah, yang pertama ilmu maqulat, yang kedua ilmu mantiq. Ilmu maqulat dan juga ilmu mantiq. Wal murad bihi ilmu maqulat wa zada ba'dhum ilmu haqiqah. Tidak apalah. Li arbabil hijah. Li arbabil hijah, bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Li arbabil hijah, bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Ay li ashabil uqul, bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi itulah terjemahan dia. Aku puji akan Allah. Allah mana sesungguhnya, ya Allah mana yang sesungguhnya menyatalah ia Allah akan ilmu hikmah bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Waras. Nah, summa salatun, summa kemudian, summa ay summa ba'da alhamdalah, ba'da basmalah walhamdalah. Nah, summa kemudian, salatun, salatun bermula sembahyang, bermula selawat. Salatu lillahi, bermula selawat Allah. Mana rahmat Allah. Salatun lillahi, bermula selawat oleh Allah, yakni merahmat oleh Allah.
Ataupun rahmat Allah ma'a salami, dibaca dengan ma' sebab nak buang fakat lah, dengan wazan mustaf'ilun. Ma'a salami, beserta salamnya, jahteranya Allah. Dia bagi ma' tu saktah di situ, mati di itu, dimatikan kerana darurat syar'i, kerana darurat syar'i. Ma'a salami, beserta salamnya Allah, ala nabiyyi ay nazilatun. Jadi salatu lillah tu mubtada, ala nabiyyi tu ta'alluq mahzuf khabar, ala tu ta'alluq mahzuf khabar, takdir dengan nazilatun. Nazilatun, turunlah ia selawat dan salam ala nabiyyi, di atas Nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Jadi kata Tok Guru saya, yang lebih aulanya dekat wa alihi tu ditambah lafaz ala alihi. Kenapa? Kerana nak bagi beza di antara martabat Nabi, martabat sahabat, martabat keluarga Nabi dan martabat sahabat. Sebab tak sama. Jadi mungkinlah di sini tidak dibubuh kalimah ala tu. Kerana daurat syair lah, daurat syair. Gitu. Ahmadu lillahi alladhi qad akhraja li'ilmi hikmatin li arbabil hijah. Summa salatullahi ma'salamihi ala nabi wa alihi wa sahbihi. Jadi itu dua bit ni muqaddimah bagi kitab Nazam Jawahir Maqulat ni. Dia sedang menonton, yang menonton pada petani bolehlah sama-sama hafal lah dua bit ni. Ahmadu lillahi alladhi qad akhraja li'ilmi hikmatin li arbabil hijah. Summa salatullahi ma'salamihi ala nabi wa alihi wa sahbihi. Habis. Itu muqaddimah kitab ni. Kitab Jawahir, Nazam Jawahir Al-Maqulat ni. Kitabul Maqulati ay hadza kitabun fi bayanil maqulat. Kitabul Maqulati ay hadza kitabun fi bayanil maqulat. Mana ini kitab pada menyatakan maqulat. Innal maqulati lahum ajnasi aliyatun ka jauhari linnasi. Innal maqulati, sesungguhnya maqulat itu, lahum baginya, bagi arbabil hijab, lahum bagi mereka itu arbabil hijab, orang yang mempunyai akal fikiran tadi itu. Ajnasi ay ajnasu, asada ajnasu, tetapi dibaca dengan ajnasi kerana lid-darurati, mana kerana darurat syair, dibaca dengan ajnasi, walaupun dari segi i'rabnya ajnasu lah, kerana dia khabar bagi inna, tetapi di sini dibaca dengan ajnasi, mana lid-darurah, lid-darurah. Innal maqulati, sesungguhnya maqulat lahum bagi mereka itu arbabil hijah, ajnasi beberapa jenis, ajnasun mana beberapa jenis. Jadi mana aliyatun, yang tinggi ia ajnas. Ajnasun aliyatun ialah jenis-jenis yang tinggi.
Jadi maqulat ni ialah dikatakan jenis-jenis yang tinggi, ataupun disebut wa yuqalu aidan jinsun ba'id. Dinamakan juga sebagai jinsun ba'id. Nama dia jinsun ba'id. Sebut sebagai ajnasun aliyatun, jenis-jenis yang tinggi, ataupun disebut sebagai jinsun ba'id. Sebab jenis ni dia ada jenis disebut jinsun qarib, jinsun mutawassit, dan juga jinsun aliyah. Dia ada jinsun disebut sebagai jinsun ba'id, ataupun disebut jinsun qarib, jinsun mutawassit, yang terakhir sekali jinsun ba'id ataupun aliyah. Apakah yang dinamakan sebagai jinsun qarib ni? Tengok topik lah, jinsun qarib tu apa dia. Apakah yang dinamakan jinsun qarib? Jinsun qarib ni ma la jinsa tahtahu wa fawqahu al-ajnasu. Ma la jinsa tahtahu wa fawqahu ajnas. Ma la jinsa tahtahu wa fawqahu ajnas. Maknanya barang yang tidak ada jenis di bawahnya dan di atas dia tu ada berapa jenis. Tu makna jinsun qarib, maknanya bawah dia tak ada jenis, tapi atas dia tu ada berbagai jenis. Tuan-tuan perempuan kena buat macam ni. Nampak tak tu? Dia punya peta minda dah. Tu. Yang pertama ni kita buat jinsun aliyah, jinsun mutawassit, jinsun qarib. Jadi jinsun qarib ni kita sebut hayawan. Pada takrif manusianya, al-insan huwa hayawanun natiq. Manusia ni ialah haiwan yang boleh bercakap. Jadi bawah pada jinsun qarib ni dia tidak ada ajnas, tapi bawah daripada jinsun qarib ni dia ada nauk. Seperti mana nauk dia? Baqarah, insan, dajajah dan sebagainya. Jadi atas dia tu ada beberapa ajnas. Jisim nami, jisim. Ada jauhar. Jadi jinsun qarib ni bawah dia tak ada jenis, tapi atas dia tu ada beberapa jenis. Kerana di bawah jinsun qarib ni dia ada nauk. Nauk tu kena buat macam tu, peta minda lagu tu. Dia payah juga dah. Payah juga, mula-mula dia payah. Satgi senang kan. Tu jinsun qarib. Jinsun qarib ni mala jinsa tahtahu wa fawqahu ajnas kal hayawan fi ta'rifil insan. Maknanya jinsun qarib ni ialah barang yang tidak ada di bawah dia tu jenis, hanya bawah dia tu ada nauk, dan di atas dia tu ada beberapa ajnas, berapa jenis. Mana? Kal hayawan, seperti haiwan, fi ta'rifil insan, pada definisi manusia. So al-insan tu memang al-insan huwa haiwanun natiq. Manusia tu apa dia? Manusia tu ialah haiwan yang boleh berfikir. Al-haiwan natiq, haiwan yang boleh berfikir. Sebut bahasa kasar, binatang yang boleh fikir. Tu kalau orang panggil kita haiwan tu tak boleh marah. Orang kata haiwan, sebut kamu ni binatang, kamu ni tak boleh marah. Sebab apa? Sebab memang ta'rif atau definisi manusia itu sendiri, al-insan huwa hayawanun natiq. Manusia ni ialah haiwan yang boleh bercakap, haiwan yang boleh berfikir. An-natiq mana boleh berfikir. Manusia tu ialah haiwan yang boleh berfikir. Binatang yang boleh berfikir. Lagu tu. Jadi didefinisikan haiwan natiq disebut sebagai jinsun qarib. Kerana haiwan tu dikatakan jinsun qarib. Atas dia tu ada beberapa ajnas lagi. Seperti mana dia ada jauhar, jisim, jismun nami. Tu semua nak faham semua tu lah. Sebab semua ni kita nak guna pakai pada pengajian ilmu tauhid. Jadi mengaji maqulat ni jadi kemah lah bila kita mengaji ilmu tauhid ni. Itu.
Adapun jinsun mutawassit, nah, disebut sebagai jinsun mutawassit pula, ma fawqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Itu disebut jinsin jenis mutawassit. Sebab jenis ni dia ada 3. Yang pertama dari kali jinsun qarib, yang kedua jinsun mutawassit, yang ketiga jinsun ba'id. Jadi bila sebut tadi jinsun qarib, kita dah belajar dah mana mala jinsa tahtahu wa fawqahu al-ajnas. Maknanya bawah dia tu tak ada jenis, bahkan bawah dia tu ada nau', atas dia tu ada beberapa jenis, seperti mana haiwan fi ta'rifil insan. Adapun jinsun mutawassit pula, ma fawqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Atas ada jenis, bawah ada jenis. Kal jismi fi ta'rifi, seperti mana jisim pada ta'rifnya, pada ta'rif manusia. Nah, al-insan huwa jismun. Contohnya, manusia ialah jisim. Jadi bila sebut manusia tu jisim, berarti jisim itu disebut sebagai jinsun mutawassit. Jenis yang mutawassit, yang pertengahan, atas ada jenis, bawah ada jenis. Bila sebut jisim ni kita faham lah. Jisim ni maknanya hak boleh kerak, hak boleh belah, hak boleh bahagi. Hak boleh kisik. Maksudnya dia boleh kisik tak? Boleh kerak, boleh belah, boleh bahagi. Itu dinamakan jisim. Kalau tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh bahagi, dia panggil jauhar firid. Jauhar firdun. Kemudian kalau jisim yang boleh membesar, apa pokok tu kecil, besar, disebut jismun nami. Jadi sebuah batu tu disebut jisim saja. Jadi faham kita jisim ni benda hak tak boleh kerak, tak boleh belah, benda yang boleh kerak, boleh belah, boleh bahagi. Dia kata jisim. Contoh kita kata batu jisim boleh kerak, boleh belah, boleh bahagi. Buah timun boleh dikatakan jisim, boleh kerak, belah, bahagi. Tu virus corona ni tak boleh tak namakan jisim, dia panggil jauhar firid. Benda tak boleh kerak, boleh belah, boleh bahagi. Kau boleh kerak, boleh belah, bahagi, tak boleh tak. Benda hak cik sangat seperti mana hujung rambut disebut sebagai jauhar firid, yang tak boleh kerak, yang tidak menerima pembahagian, mala yaqbalul qismah. Sesuatu yang tidak menerima pembahagian, maka itu dikatakan jauhar firid. Adapun jisim, ma yaqbalul qismah, sesuatu barang yang mempunyai, yang menerima bahagi. Itu disebut sebagai jisim. Jadi jisim ni disebut sebagai jisim mutawassit. Kemudian yang ketiga disebut jisim ba'id. Jisim ba'id ni ma la jinsa fawqahu wa tahtahu al-ajnas. Ma la jinsa fawqahu wa tahtahu al-ajnas. Mana barang yang tidak ada jenis di atas dia, tapi bawah dia tu ada beberapa jenis. Kal jawahir fi ta'rifi insan. Sebenarnya al-insan huwa jawahir. Contohnya manusia tu ialah jauhar. Jadi jauhar disebut sebagai jinsun ba'id, kerana di atas dia tu tidak ada lagi al-ajnas, tidak ada jenis lagi, tetapi di bawah dia tu ada beberapa jenis. Apa dia jauhar? Jauhar ni kata mala al-farag, sesuatu yang memenuhi kekosongan, ataupun disebut maqama bi nafsih, barang yang berdiri dengan sendiri, itu disebut sebagai jauhar. Jadi bila sebut al-insan huwa al-jawahir, itu dikatakan jawahir, itu dikatakan jinsun ba'id. Waktu tuan-tuan perempuan sidang menonton sekian, balik kena buat macam tu, peta lagu tu. Lagu tu. Jadi saya nak tulis pun tak sempat dah jadi kita fahamlah, maknanya makulat ni ada bagi dia beberapa jenis. Makulat ni ialah jenis-jenis yang tinggi. Itu makulat. Innal maqulati lahum ajnasi aliyatun kal jauhari linnasi. Kajauhari linnasi, seperti jauhar bagi manusia. Kajauhari linnasi, seperti jauhar bagi manusia.
Al-insan huwa jawahir. Manusia ialah jauhar. Contohnya, itu disebut sebagai maqulah, jenis-jenis yang tinggi. Sebab nanti dia akan buat, dia ada maqulat apa? Maqulat kam, maqulat kaifa, maqulat idafah, maqulat aina, maqulat milkum mata. Maqulat infial, semua dia akan sebutlah nanti ke depan ni. Nanti dia akan sebut gula gula, manis pada gula. Lepas tu banyak macam lagi, saya pun tak ingat lah nanti sampai bab nanti insyaAllah. Seterusnya, bait yang pertama, innal maqulati lahum ajnasi aliyatun kajauhari linnasi. Boleh Jadi dah 3 bait syair dah kita dah baca berkenaan dengan maqulat ni. Ada yang nak tanya boleh komen di situ. Sebab kita mengaji secara live guna teknologi yang ada. Itu nak mengajar di masjid ke di pondok tak boleh kerana kita masih di bawah perintah kawalan pergerakan. Oleh kerana tadilah kita diuji dengan wabak ni penyakit COVID-19 Jadi boleh tak faham tu boleh tanya kalau saya jawab tak faham lagi, benda Yasin pula Jadi biasa-biasa susah dengar kalang-kalang ulama ni, syair ni kalang-kalang ulama lah buat ni. Saya ni baca tu. Jadi kalau tak faham tu tak apa sabar insya-Allah tu, orang-orang faham biasa dengar tak apa lah. Bait yang kedua, fahya ila asharati aqsami syarat, fahya ila asharati aqsami ahaduhal jauharu min qisami. Fahya maka dia al-ajnasu al-aliyatu, jenis-jenis yang tinggi. Fahya maka iaitu al-ajnasu al-aliyatu, jenis-jenis yang tinggi. Ila asharati aqsami, ila ay munqasimatun. Jadi ila tu ta'alluq mahzuf khabar, dhabit dia ta mim khamim, ta'alluq mahzuf khabar. Fahya al-ajnasu al-aliyatu, jenis-jenis yang tinggi tu. Ila ay munqasimatun, terbahagilah ia jenis-jenis yang tinggi. Ila asharati aqsami, kepada 10 bahagian pula. Pertama dia kata, tadi sebut maqulat tu ialah jenis yang tinggi. Jenis tinggi ada berapa? Ada 10. 10 ni dikatakan maqulat ni. Itu. Ila asharati aqsami, kepada 10 bahagi. Ahaduha, salah satu daripadanya, bermula salah satu daripadanya, asyarah mubtada. Ahaduha, bermula salah satu daripadanya, asyarah. Al-jauharu, ialah jauhar. Jauhar ni apa dia? Kalau kita tengok dalam matan lagi, sebut fal jauharu iyaqbalul qismatahu. Jauhar ni jika menerima ia akan pembahagian, nama dia jisim. Kalau tak terima bahagian, nama dia jauhar fiqh. Tu jauhar. Jauhar ni jenis yang aliyah, jenis yang tinggi. Jadi dia kata kalau jauhar hak boleh terima bahagi, nama dia jisim. Kalau jauhar yang tak boleh terima bahagi, nama dia apa? Nama dia jauhar firdun. Contoh kita kata ni, sanitizer ni tu. Sentiasa ada di mana jual. Okey, sanitizer ni dia ni pun jauhar ni. Jauhar. Mama al-farah, sesuatu yang memenuhi kekosongan. Ataupun maqama binafsi, yang berdiri dengan sendiri.
Jadi bila kata dia ni jauhar, nak kata dia jisim ke atau jauhar fi'l, tengok. Kalaulah dia menerima bahagi, ni botol ni lah, botol sanitizer ni, dia boleh terima bahagi tak? Boleh kerap, boleh belah, semua boleh ni. Maka ini dikatakan jisim. Tetapi kalau tak boleh terima bahagi, nama dia dipanggil sebagai jauhar fi'l. Seumpama itulah kuman coronavirus tu bakteria ke apa tahulah, dia tak boleh terima bahagi, maka dinamakan dia jauhar fi'l. Itu dah. Seumpama noktah disebut sebagai jauhar fi'l. Apa lagi? Hujung rambut disebut sebagai jauhar fi'l. Jadi bila sebut jauhar, dia ada dua. Satu yang menerima bahagi. Bila menerima bahagi, nama dia apa dia? Isim. Kalau tak terima bahagi, nama dia apa? Jauhar fi'l. Tu faham dulu. Kalau orang tanya apa dia makulat? Makulat ni jenis-jenis yang tinggi. Jenis-jenis yang tinggi ni ada 10. Sebut lagu tu. Salah satu pula jauhar. Jauhar tu apa dia? Jauhar tu kalau hak terima bahagi, nama dia jisim. Kalau hak tak terima bahagi, nama dia apa? Nama dia jauhar fi'l. Boleh tak? Cuba komen sikit tengok faham ke tidak? Kalau anak murid dekat depan senang nak tanya lah. Jadi faham ke tak? Faham ke tak gini? Cuba komen nak tengok faham ke tidak? Kalau faham, dah tulis lah alhamdulillah faham . Tidak saya cakap dengan handphone je lah. Gitu. Baiklah. Makulat ni mana jenis-jenis yang tinggi. Jenis tinggi ni ada 10. Salah satunya disebut sebagai jauhar. Jauhar ni apa dia? Ma mal al-faragh atau ma qama bi nafsih. Jadi jauhar ni dia ada bahagi dia pula. Kalau hak boleh terima bahagi, botol ni sanitizer ni boleh kerak, boleh belah, boleh bahagi, nama dia jisim. Kalau tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh bahagi, seumpama kuman coronavirus tu itu dinamakan apa? Jauhar fi'l. Dia jauhar tak, tapi sebut jauhar fi'l. Dia tidak dinamakan jisim. Sebab jisim ni ma yaqbalul qismah, yang menerima pembahagian. Tak boleh kerak ke, belah ke, bahagi ke, kisik ke. Boleh boleh faham InsyaAllah. Tu kata musannif, innal maqulati lahum ajnasi aliyatun kajauhari linnasi faya ila asharati aqsami ahaduhal jauharu min qisami. Ahaduha, salah satu daripadanya asyarah tu, khabar al-jauharu ialah nama dia jauhar. Min qisami, min qisami ta'alluq mazhar. Min qisami tu dia harah ja tu harah ja yang asli. Ta'alluq mazhar pada jauhar. Halakaunihi hal keadaan jauhar, kainan adalah ia min qisami ay qisami maqulatil asyarah, daripada bahagian 10 makulat yang 10. Min qisami, daripada bahagian, ay min qisami maqulatil asyarah, daripada bahagian makulat yang 10. Yang pertamanya apa dia tadi saya sebut? Jauhar. Apa dia jauhar? Jauhar ni ma mala al-faraq, sesuatu yang memenuhi kekosongan, atau disebut ma qama bi nafsi, yang berdiri dengan sendiri. Jadi bawah jauhar tu dia ada lagi pembahagian dia. Kalau hak boleh terima bahagi, nama dia jisim. Kalau hak tak boleh terima bahagi, nama dia jauhar fi'l. Yang mudah, misal yang mudah, yang dekat di hati kita ni, sanitizer ni semua kita ada ni tu. Jadi botol sanitizer ni dikatakan jauhar. Sebab apa jauhar? Kerana dia mal al-faragh, yang memenuhi kekosongan. Kemudian maqama bi nafsih, ataupun dia berdiri dengan sendiri. Dia bukan arak yang menumpang zat, bukan. Kemudian jauhar yang berjisim. Sebab apa berjisim? Sebab dia boleh kerak, dia. Boleh belah, boleh bahagi. Nama dia jauhar yang berjisim. Dia ada juga jauhar tapi tak boleh dikatakan jisim. Sebab apa?
sebab dia tidak menerima bahagi. Maka itu disebut sebagai jauh hafir. Belajar hafir, kita buat contoh sebagai ni lah. Nah, coronavirus, kuman tu lah, coronavirus tu. Dia tu lah dikatakan jauh hafir. Boleh faham? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa aradun aqsamuhu tis'un jala kamu wa kaifu wa idafatun tala. Wa aradun, asada wal aradu, ada alif lam lah, sebab dia ataf pada kata al-jauhar, tetapi dibuangkan alif lam di sini kerana apa? Kerana daurat syair. Dibuangkan di sini kerana daurat syair. Dia tak boleh baca wal aradu. Asal wal aradu lah ataf pada kata al-jauharu. Al-jauharu tu ma'tufun alaih lah, tetapi oleh kerana daurat syair maka dihazafkan alif lam tu. Maknanya huzifal alif wal lam lidarurat syair. Dihazafkan alif lam kerana daurat syair. Jadi wa'aradun, yang kedua arad. Tadi yang pertama tadi, makulat yang pertama tadi disebut sebagai jauhar. Makulat yang kedua sebut arad. Wa'aradun, arad. Wa'aradun aqsamuhu tis'un jala kamu wa kaifu wa idafatun tala ainu wa milku wa mata wal unkadha ayaf'ala wa linfi'alu ukhidha. Jadi apakah dia makulat? Apakah dia arad? Jauhar kita dah mengaji dah. Arad apa dia? InsyaAllah kita bersambung pula esok pula. Jadi tak boleh banyak-banyak pening kepala pula lagi ni. Saya atau mana pening kepala lagi nak. Jadi tuan-tuan perempuan sedang menonton, yang menonton ni tak apalah, terror lah. Jadi saya baca ni, kita tumpang berkat tu baca pada kita baca baliklah sekadar kemampuan yang diberikan. Jadi jika terdapat kesalahan pada bacaan kitab makulat tadi, saya memohon ribuan kemaafan, dan untuk bagi teguran bolehlah PM saya lah beritahu kata Ustaz Hurai tu tak kena tu. Jadi tak apa kita sama-sama perbaiki, kerana setiap manusia ni kita ada kelemahan masing-masing. Jadi insyaAllah pada tuan-tuan yang berada di luar sana, jagalah diri ikut nasihat kerajaan, jangan keluar lah, kecuali kalau penting sangat. Duduk di rumah lah, duduk di rumah, luangkan masa membaca kitab-kitab ulama banyak lagi kitab-kitab insyaAllah muka pondok ni kita sambung dia kitab ni Syarah Ibn Aqil ni insyaAllah. Dia bacalah dulu kitab-kitab yang tuan-tuan perempuan boleh baca tu, bacalah. Tak pun mengapa tu mentalfiah tu kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmu wa fi'lu summa harfunil kalim wahiduhu kalimatu wal qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am tujari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizu hasal. Cukuplah sekadar tu. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.